Malam ni kita baru masuk bab qasamah. Baru ni sudah baca dah, tapi nampaknya huraian dalam syarah Imam Nawawi itu terlalu umum sangat. Tak boleh nak ambil butir dengan jelas. Jadi kita tengok kitab lain, dan baru ni sudah disebutkan tentang muqaddimah Kitabul Jinayat dalam Sahih Muslim ni. Jadi sebelum masuk kepada Kitabul Qasamah ni, sudah dibincangkan tentang hukum jinayah dalam Islam. Sekarang ni kita nak bincangkan pula tentang qasamah, yang merupakan tajuk kepada bab kita ni. Secara terperinci lah, secara halus, dan biar jelas benda ni sebab memanglah hukum jenayah Islam ni tidak dilaksanakan sekarang. Sebab tu perlu diperjelaskan sikit, sebab tak biasa orang jumpa, dan mungkin orang tak nampak kebaikan dia tu, kelebihan dia berbanding dengan undang-undang jenayah yang lain. Qasamah, bab mula-mula yang dipilih oleh Imam Muslim dalam bab jinayah, Kitabul Jinayat. Qasamah daripada iqsam, maknanya sumpah. Sumpah banyak kali sumpah. Qasam sudah makna sumpah. Ini makna banyak kali sumpah yang dilakukan oleh sekumpulan orang atas sesuatu. Itu dari segi bahasa lah. Dari segi istilah, dia berbeza-beza pula mengikut mazhab yang berlainan. Kalau mengikut mazhab Hanafi, begini takrif dia, iaitu beberapa sumpah yang diberikan oleh penduduk sesuatu kawasan yang didapati seseorang terbunuh padanya, dan tidak ada bukti yang nyata tentang pembunuhnya. Mereka bersumpah bahawa mereka tidak membunuhnya, tidak juga mereka mengetahui siapa pembunuhnya. Itu sumpahnya. Sumpah tu sumpah mana demi Allah gini-gini, orang yang terbunuh di kawasan dia tu mereka tidak bunuh, tak terlibat dalam pembunuhannya, dan mereka juga tak tahu siapa yang membunuhnya. Mana banyak sumpah ni. Sumpah ni sampai 50 sumpah. 50 orang. Ini mengikut mazhab Hanafiyah. Mengikut Syafi'iyah pula, dalam mazhab Syafi'i, qasamah berarti sumpah, beberapa sumpah yang diberikan oleh awliyaul maqtul, yakni keluarga orang yang dibunuh, bukan orang tempat berlaku pembunuhan itu dah. Sumpah ni diberikan oleh keluarga yang terbunuh bahawa si fulan telah membunuhnya, jika di sana terdapat lauth, yakni bukti-bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan bahawa orang itu membunuhnya, tapi tidak sampai ke peringkat saksi, dua orang tengok membunuhnya, tidak. Cuma dia kata. Ataupun beberapa sumpah yang diberikan oleh keluarga mudda'a alaihi, keluarga orang yang terdakwa, yang tertuduh, bahawa mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak mengetahui siapa pembunuhnya, jika di sana tidak terdapat lauth. Dia panggil lauth itu makna qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan mereka membunuh. Kemudian hasil daripada qasamah ni, bila berlaku sumpah ni, apa dia yang dikenakan, iaitu diat. Itu mujib qasamah, orang panggil mujib qasamah. Apabila sudah berlaku hukum ni, sumpah ni, apa dia yang adanya? Yang adanya ialah diat.
Mengikut kebanyakan fuqaha dan qisas, mengikut sebahagian fuqaha, nanti akan datang kita akan sebutkan nanti. Qasamah ini adalah satu cara untuk menangkap orang yang membunuh, dan dipakai sistem ini di zaman jahiliah lagi. Dan ini di antara cara-cara jahiliah, sistem jahiliah yang diterima oleh Islam. Bukan Islam dia mari dia tolak belakang semua jahiliah tu, tidak. Hak molek dia terima. Bahkan hak menikah cara kita ni pun zaman jahiliah sudah ada dah. Cuma ada lagi cara-cara lain, itu yang dibuat. Tetapi hak cara sekarang ni pun sudah ada dah. Itu diterima, ditetapkan, diperkemaskan lagi. Qasamah ini juga di antara sistem yang dipakai di zaman jahiliah yang diperakui Islam. Dalam Bukhari ada tersebut. Kita pun sudah jumpa dalam kuliah Bukhari beberapa kali dah ni hadis ini. Bab qasamah semasa jahiliah, riwayat daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, di riwayat Bukhari, mula-mula sekali qasamah di zaman jahiliah berlaku di kalangan kami, iaitu Bani Hashim. Kata Ibnu Abbas, ada seorang lelaki daripada Bani Hashim telah diupah oleh seorang lelaki Quraisy daripada Bani yang lain lah, daripada pecahan yang lain. Quraisy juga, Bani Hashim itu pun Quraisy juga, tapi pecahan lain. Jadi yang pertama tu, Bani Hashim ni yang diupah tadi, berbeza-beza ulama tentang namanya. Ada yang mengatakan namanya Amr bin Alqamah bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf, mengikut Zubair bin Bakkar. Ada yang mengatakan namanya Amir, tak apalah, itu dekat-dekat Amr, Amir. Dan orang yang mengupahnya, itu orang Quraisy yang mengupahnya untuk sesuatu kerja lah, namanya Khaddash bin Abdullah bin Abi Qais Al-Amiri. Ini mengikut Zubair bin Bakkar. Dia pun pergilah. Dia suruh jaga unta dia, Khaddash sani. Jadi Amar sani pun pergilah bawa unta dia. Tiba-tiba tengah jalan tu jumpa dengan satu orang ni hadis Bukhari. Jumpa satu orang yang mana tung dia tu pengikatnya putus. Putus, tali pengikat dia tu putus. Dia pun kata, tolonglah saya, kata dia. Orang tu kata kepada Amar sani, tolonglah saya bagi tali untuk ikat tung ni. Tung saya ni jadi putus tali dia, jadi tolonglah. Kalau boleh ambil tali unta, mana-mana unta yang tidak akan lari lah kiranya, kata dia. Unta yang jinak. Dia pun bagilah tali unta. Dah banyak ekor unta tu. Satu tali unta dia ambil, diberikan kepada orang sani, putus tali dia tu, tali tung dia tu. Dia pun ikatlah tung dia tu dengan tali tadi, orang hak minta tu. Bila perjalanan tu terus berlaku, sehingga sampai di satu tempat mereka pun berhenti. Bila berhenti, ikatlah unta tu. Seekor unta tidak terikat sebab tali dia tak ada, sudah diberikan kepada orang tadi. Jadi orang yang mengupah dia, tuan unta tu tanya, apa ni? Hak ni seekor ni tak ada ikat ni. Mana hak lain ikat belakang, hak ni tak ikat. Ni kita terjemah begitulah, mana tidak terjemah sesuatu. Bapa yang tak ikat hak ni, dia pun kata, Amar tu kata, tak ada mengikat dia. Dia pun tanya, tuan dia tanya, pergi mana mengikat dia? Jadi dia pun jadi nak marah. Tuan dia sana nak marah, naik angin. Dia pun paikong dengan tukak dia, kawan tu. Paikong dengan tukak, kena molek, menyebabkan dia mati. Tapi tak mati selalu, ditinggalkan begitu dia tu. Lepas pada tu tinggal orang tu, lepas itulah. Dia lain pergi. Lepas pada tu, lalu satu orang penduduk Yaman di situ, lalu situ. Dia pun tanya orang lepas ni. Dia tanya, kamu nak pergi Mekah kah? Kamu nak pergi Mekah kah? Dia kata tidak, tapi boleh jadi juga pergi, kata dia. Dia kata,
kalau mu nak pergi, bolehkah kamu tolong sampaikan pesan saya ini? Sekali je kata dia, sekali je kata dia, tolong sampaikan pesan saya ni sekali dalam hidup kamu ni. Saya pun nak mati ni, kata dia. Orang itu pun kata bolehlah, tak apalah. Dia pun kata, kalau engkau pergi Mekah, panggil orang, berserulah kamu, wahai keluarga Quraisy. Kalau mereka menyahut seruan kamu itu, kalau mereka tampil, maka kamu tanya pula, wahai keluarga Bani Hashim, wahai keluarga Hashim, mana kau dekat ni? Kalau mereka kata, ni pokok kita lah Bani Hashim, maka tanya, Abu Talib duduk mana? Abu Talib duduk mana? Kamu bagi tahu kepada dia bahawa si fulan, dia royaklah, fulan-fulan telah membunuh aku kerana seutas tali, tali unta tu. Lepas pada tu mati. Lepas pada tu cintanya mati. Bila orang yang mengupah dia, tuan dia tu balik, jumpalah dengan anak beranak, keluarga orang Mekah tu jumpa. Jumpa dengan Abu Talib. Abu Talib pun tanya lagi, ke mana? Aman kan sekali hari tu, tak ada balik, ke mana? Dia kata dia sakit. Pas sakit-sakit tu mati tadi. Tengah jalan. Jadi saya uruskan jenazah dia mati, tanah ke bumi, tak ada apalah, selesailah cerita dia. Jadi Abu Talib pun kata, bukan Abu Talib ni dia ketua kaum juga. Dia kata, memanglah patutlah kalau kamu buat gitu pun. Tapi tak lama selepas tu, orang Yaman tadi tu mari. Yang orang tadi pesan, Ammar tadi pesan kepada dia, supaya sampaikan kepada penduduk Mekah ni. Dia pun kata, wahai ahli Quraisy. Mereka pun kata, kita lah Quraisy. Wahai ahli Bani Hashim. Mereka pun kata, kita lah Bani Hashim. Mana Abu Talib, kata dia. Mereka kata, ni Abu Talib. Lepas pada tu dia pun kata, si fulan hak nama Ammar tadi berpesan kepada saya supaya menyampaikan kepada Abu Talib bahawa si fulan telah membunuhnya, ini Khaddash tadi, kerana seutas tali. Abu Talib pun pergi jumpa dengan orang tadi, dengan tuan tadi. Dia kata, ni orang sebut gini, pilihlah salah satu daripada tiga. Pilih. Kalau nak bayar diat, bayar 100 ekor unta. Itu diat. Kerana engkau telah membunuh orang kita ni. Kalau tak sah, biar 50 orang daripada kaummu bersumpah bahawa engkau tidak membunuhnya. Kalau engkau tidak mahu juga buat begitu, pilihan yang kedua, kami akan bunuh engkau. Kami akan laksanakan hukuman qisas terhadap engkau kerananya. Dia pun pergi orang tadi, balik jumpa dengan puak-puak dia, kaum dia. Mereka pun kata, bija, kita bersumpah lah, kata dia. Itu puak-puak dia ramai-ramai tu, kita bersumpah lah. Dalam ramai-ramai tu mari seorang perempuan daripada Bani Hashim yang menikah dengan puak-puak keluarga Hasan ni. Keluarga Hasan ni bukan Bani Hashim, Quraisy juga, tapi kalangan lain lah, pecahan lain. Menikah boleh anak dah seorang ni, perempuan ni, tapi perempuan ni Bani Hashim juga. Dia kata, wahai Abu Talib, saya nak kalau boleh lepaskanlah anak saya ni, janganlah termasuk dalam hak 50 orang tu. Tak usah masukkan dalam hak 50 orang tu. Pada ketika nak bersumpah, yang mana sumpah ini, mana sumpah berat ni, kata dia, kalau boleh tak usah libatkan dia lah, tak usah. Abu Talib pun kata, tak apa lah kalau gitu. Tak apa. Abu Talib lepas. Mari pula satu orang yang lain pula di kalangan puak-puak dia tu lah. Dia kata, hai Abu Talib, kamu nak 50 orang bersumpah supaya tak terkena lah 100 ekor unta tu. Bermakna setiap orang daripadanya kena 2 ekor unta, kata dia. Ni ambil lah unta saya 2 ekor, kata dia. Saya tak save sumpah, kata dia. Ambil lah, kalau lagu tu kira ambil lah 2 ekor ni. Lepas pada tu tak usah minta saya bersumpah lah, lepaskan saya daripada bersumpah ni. Abu Talib pun terima, tak apa. 2 ekor unta ni. Mari hak lain tu hak 48 orang lagi. Mari, mereka pun bersumpah. Ni ceritanya.
Ibnu Abbas berkata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, belum sampai setahun, tak sampai setahun, hak 48 orang tadi tak ada hak kelip mata pun, mana mati belaka. Tak ada sampai setahun. Tak ada yang kelip mata tu, maksudnya mati belaka lah. Jadi tak ada sampai setahun daripada peristiwa bersumpah tu. Mana yang sumpah ni berat. Tuhan bui selalu, kadang-kadangnya bui nampak selalu. Jadi mati belaka 48 orang tu. Ibnu Habib menyebutkan kisah ini dalam Muhabbar. Dia menyebutkan nama seperti tadi juga, Khaddash. Ajir dia tu, pekerja dia tu Amir ataupun Amar. Dia menyebutkan, mana kita boleh ambil lah, hak ni campur dengan hak Bukhari tadi, jadi lebih jelas. Mereka keluar ke Yaman, nak pergi ke Yaman. Dah sabar lah, orang Yaman tadi nak pergi ala ke Mekah tu, jumpa tengah jalan. Dan di dalamnya disebutkan bahawa orang yang memerintahkan supaya bersumpah ni mengikut cara qasamah ini ialah Walid bin Mughirah. Salah seorang tokoh masyarakat lah. Dia memutuskan supaya Khaddash bersumpah dalam 50 orang Bani Amir bin Lu'ay bahawa dia tidak ada kena-mengena dalam pembunuhan orang tadi. Lepas pada tu mereka bayar dia. Banu Abdi Manaf pun setuju. Gitu ceritanya dalam ni. Beza sikit dalam Bukhari tadi. Lepas tu dia sebut orang-orang yang bersumpah tu mati belaka sebelum setahun. Tak ada sampai setahun mati. Lepas tu harta-harta pokok dia ni kan ramai mati ni. Jadi banyak. Boleh harta pokok dia ni ke siapa? Tanah-tanah boleh kepada Huwaitib. Dia adalah di antara penduduk Mekah yang paling banyak tanahnya lepas pada tu. Sebab apa anak-anak boleh ke dia? Tanah. Tu cerita tambahan daripada Bukhari tadi. Ibnu Qutaibah meriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih bahawa dia berkata, hukum qasamah ini diwahyukan oleh Allah kepada Musa. Tu startnya. Diwahyukan oleh Allah kepada Musa berhubung dengan seorang yang terbunuh di kalangan mereka di antara dua kampung ataupun di antara dua kawasan. Lepas pada tu Bani Israel terus menggunakan cara ini, sistem ini. Dan Rasulullah SAW menggunakan cara ini juga. Maknanya bukan zaman jahiliah saja, sebelum pada tu lagi, zaman Nabi Musa lagi adanya. Kalau kita tengok dalam riwayat ini. Itu perkara yang penting lah. Hak lain-lain itu lebih kurang je baru ni. Lepas tu kita pergi kepada masalah ikhtilaf fuqaha tentang hukum qasamah. Adakah qasamah ini suatu hukum yang disepakati oleh semua atau tidak? Dan kalau disepakati, apa yang disepakati dan apa yang mereka khilaf tu? Tentang apa? Ibnul Munzir dalam Kitabul Ijma' dia. Ibnul Munzir ni di antara orang yang awal lah menulis kitab tentang ijma'. Dia kata tidak ada sesuatu pun perkara dalam kes qasamah ni, dalam bab qasamah ini yang diijma'kan. Dalam bab qasamah ni tak ada satu benda pun yang semua ijma'. Tak ada. Mesti ada khilaf. Ada dalam bab-bab lain ada juga ijma', ada juga yang khilaf. Ni tak. Dalam bab qasamah ni tidak ada satu pun pecahan-pecahan dia tu yang diijma'kan. Cumanya bersumpah tu dengan nama Allah boleh dan memadai dah dalam qasamah. Dan kalau kita tengok baru ni pun kita sudah baca dah dalam hadis itu, Nabi SAW nak suruh Yahudi bersumpah. Mana kekiranya kepercayaan dia lagu lain lah.
Artinya orang kafir pun boleh juga minta bersumpah dengan cara dia. Tapi kalau orang Islam, dengan nama Allah lah. Lepas tu masyru'iyah qasamah. Dari segi masyru', disyariatkan tidak qasamah ni? Disyariatkan ataupun tidak? Kalau mengikut ulama imam 4 mazhab ni dan jumhur ulama, mereka menerima qasamah ini sebagai hukum yang disyariatkan apabila didapati seseorang terbunuh dan tidak ada bayyinah, tidak ada saksi, bukti yang terang, yang jelas tentang pembunuhnya. Dengan ada perbezaan tentang kaifiat qasamah itu dan cara-caranya, dan hasil daripada qasamah itu bila diterima, maka kena gapo, akibat daripada qasamah itu kena gapo. Disebutkan sebahagian salaf, fuqaha salaf, mereka tidak menerima qasamah. Ini yang pertama. Golongan yang pertama tidak menerima qasamah, dan mereka tidak menyabitkan dengan sebab qasamah ini qisas. Tidak ada qisas. Tak boleh kita nak qisas orang dengan semata-mata qasamah, sumpah lagu tadi. Tidak ada juga diat, tak kena juga diat. Jadi qasamah ni ada dalam hadis, tapi mereka tak saya pakai. Sebab apa? Tak terang bagi mereka. Di antara yang berpendapat begini ialah Hakam bin Utaibah. Ni ulama besar ni di kalangan tabi'in. Abu Qilabah, Sulaiman bin Yasar, Salim bin Abdullah, anak Sayyidina Umar, Ibnu Umar, Qatadah, Muslim bin Khalid, Ibrahim bin Ulayyah, dan Imam Bukhari. Imam Bukhari tak saya terima qasamah. Dalam Bukhari ada. Tidak semesti apabila seseorang ulama hadis tu dia terima hadis tu, dia kata sahih hadis tu dia pakai, tak mesti. Dia ada sebab-sebab lain untuk dia tidak pakai, tidak menerima hadis itu. Dari segi hadis tu sahih, sukuh tu, dan dia terima dalam kitab dia ada, tapi dia tak pakai. Semua orang tahu ni. Demikian disebutkan oleh Hafiz dalam Fathul Bari. Di antara hujah mereka, apa dia mau tak si pakai qasamah ni? Di luar daripada 4 mazhab. 4 mazhab terima. Luar daripada 4 mazhab, hujah mereka bahawa sumpah itu tidak ada kesan dalam menumpahkan darah. Tak boleh dengan semata-mata orang bersumpah, kecuali kalau dia saksi, dia tengok. Lain kalau dia tidak tengok nak bersumpah atas dasar tengok orang ni terbunuh, kena tikar, kau duduk gelepar, kau di satu kawasan, tak boleh. Dan asas dalam syarak iaitu seseorang tidak boleh bersumpah untuk sesuatu yang dia tidak tahu. Yang dia tidak tahu dengan pasti, tak boleh bersumpah. Itu asasnya dalam syarak. Ataupun sesuatu yang dia saksikan sendiri dengan mata kepalanya, baru boleh nak bersumpah. Kalau tidak lagu tu tak boleh. Bagaimana ni keluarga-keluarga orang yang terbunuh ni akan bersumpah kalau mengikut mazhab Syafi'i? Padahal mereka tidak menyaksikan orang itu ketika dia dibunuh, siapa yang membunuhnya. Dan bagaimana dikenakan diat ke atas pihak tertuduh mengikut mazhab Hanafi. Ini bantahan daripada mereka lah. Kalau mengikut mazhab Hanafi, pihak yang tertuduh tu kena bayar diat. Bagaimana dikenakan diat ke atas pihak tertuduh kalau mengikut mazhab Hanafi setelah mereka bersumpah bahawa mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak mengetahui siapa pembunuhnya? Kena juga diat. Lagu mana? Apa faedah bersumpah kalau begitu? Ini alasan mereka. Sedangkan ma'anna yaminal mudda'a alaih yadfa'u da'wal mudda'i. Sedangkan mengikut kaedah, mana asas dalam hukum Islam ni, iaitu sumpah orang yang didakwa, mana terdakwa, tertuduh menolak dakwaan pendakwa. Bila orang didakwa, dia sanggup bersumpah, dia sanggup bersumpah, mana hilang lah, wakil lah. Dalam keadaan tidak jelas. Kalau sudah jelas, tak payah bersumpah lah, jadi saksi sajalah. Kalau dia tengok dah orang tu bunuh, ni tidak lagu tu ni. Tidak lagu tu. Adapun hadis Khaybar ni, kita duduk baca lah ni, cerita Muhayyisah ni, Huwayyisah yang kita baca baru ni. Adapun hadis Khaybar ini, fuqaha
yang tersebut tadi, ulama-ulama yang tersebut tadi mengatakan bahawa Rasulullah SAW sebenarnya tidak putuskan berdasarkan hukum qasamah. Tidak. Dia takwil lah. Sebenarnya qasamah ini termasuk dalam hukum jahiliyah, tetapi Rasulullah SAW guna untuk seketika, untuk membuktikan kepada mereka bahawa benda ni tidak kemah. Tak boleh kita nak hukum berdasarkan hukum ni. Itu saja. Sebenarnya bukan Rasulullah SAW nak pakai. Dia buat mari cara jahiliah itu untuk membuktikan bahawa sebenarnya tak kemah ni cara jahiliah pakai ni. Bagaimana kalau mengikut kaedah Islam, cara yang seperti itu tak boleh pakai? Tujuan Nabi SAW nak buktikan hak tu. Sebabnya Nabi SAW kata, kamu kalau boleh dia, aku boleh kira dia, pokok dia bayar dia, pokok Yahudi itu bayar dia kepada kamu kalau kamu sanggup bersumpah. Kamu nak bersumpah 50 orang. Lagu mana kita nak sumpah? Kita tak tengok. Tengok tu. Dah kalau tak tengok, nak bersumpah lagu mana? Mengikut Islam tak boleh dah lah. Tujuan Nabi SAW buat mari cara ni, nak ayat cara jahiliah tu tak kemah. Sebab apa? Bersumpah atas sesuatu yang dia tidak pastikan. Sumpah juga sini. Kan kamu tak berani. Kenapa tak berani? Sebab kamu tak yakin tu. Bila tak yakin, apa siapa nak ambil harta orang? Kalau mengikut Malik, sampai dalam kes dakwaan pembunuhan sengaja, sampai boleh bunuh orang tu. Lagu mana? Tak boleh tu. Tak kemah. Sebab itulah Nabi SAW berkata kepada mereka, adakah kamu sanggup bersumpah 50 sumpah? Mereka kata, bagaimana kita nak sumpah? Kita tak tengok, kata dia. Kalau lagu tu biar Yahudi lah sumpah. Pok-pok dia kata, baru ni ada yang kita baca baru ni, bagaimana kita nak terima sumpah pok-pok kafir ni? Kalaulah ini satu sunnah mana diterima dalam Islam, kata pok-pok ni, tentulah kalau mengikut sunnahnya kena bersumpah. Walaupun mereka tidak menyaksikan peristiwa pembunuhan itu, tentu Nabi SAW kata, ya aku suruh kamu bersumpah tu, ini sunnah lah. Dia tak kata. Dia berhenti sekat tu. Tujuannya Nabi SAW nak ayat cara jahiliah itu tidak kemah. Tengok, kamu tak berani bersumpah. Bila tak berani bersumpah, maknanya kamu tidak yakin. Bila kamu tidak yakin, bagaimana dengan cara tidak yakin itu kamu nak ambil harta kan? Atau kamu nak bunuh kan? Mana tak boleh. Itu alasan mereka. Mereka mengatakan, oleh kerana asar ini, hadis-hadis ini tidak merupakan nas yang terang untuk menghukum berdasarkan qasamah, dan takwil boleh tak, hadis-hadis tadi boleh ditakwil, boleh dimasuki takwilan, tidak jelas, tak terang, maka kita kena takwil dan kembali kepada usul, kembali kepada hak asas, iaitu kita tidak boleh membunuh ataupun buktikan, sabitkan pembunuhan dengan semata-mata dakwaan gitu. Tak boleh. Kecuali kalau kita menyaksikannya, baru boleh. Hujah jumhur ulama. Tadi hujah dia ahli demo tu. Hujah jumhur ulama dan imam-imam mazhab Pak, mereka mengatakan sunnah qasamah ini adalah satu sunnah yang berasingan, sunnah yang tersendiri, yang terkecuali daripada kaedah umum. Sebab golongan tadi dia kata pelik ni, skalanya orang hak kena dakwa lah yang bersumpah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Mengikut hadis tu, kaedah tu ni dak Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bersumpah yang mendakwa atau bersumpah. Padahal mengikut kaedahnya semua terima yang bersumpah ini ialah yang kena dakwa, bukan yang mendakwa. Tengok situ pelik dah, kata dia. Tak serupa dengan biasa. Jadi jumhur ulama kata memang banyak tak serupa tu, banyak perkara hak pelik tu. Tapi dia suku ni, suku Spokis Araya lah. Spokis Araya, dulu kita sudah jumpa dah Araya tu dalam bab zakat, dikecualikan daripada zakat, dan tidak termasuk di dalam riba tu. Kalau dengan anggaran saja, bab Araya itu dikecualikan daripada kaedah riba hak biasa. Kita sudah bincang dah dulu. Ada beberapa perkara yang dikecualikan, ataupun kita kata hak ni sunnah, ini sunnah yang mukhassis, menjadi mukhassis kepada orang umum tu. Mukhassisah, dia kata lil usul, mengkhususkan usul, seperti sunnah-sunnah yang lain yang mukhassis.
Kalau mengikut usul kaedah asal, misalnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah pesan kepada kamu, lelaki, hak mana mati, anak lelaki mendapat 2 bahagian anak perempuan. Gitu. Jadi setiap anak lelaki, setiap anak kau, kalau dia bunuh ayah dia lah kan? Kalau dia bunuh ayah dia. Kalau mengikut umum ayat itu, tak kira lah bunuh kau, ataupun kalau anak tu kafir misalnya, ayat Islam. Jadi hak kafir anak sana boleh terima kau siapa? Kalau mengikut umum ayat tadi boleh ya? Tak kira dia kata fi auladikum, anak kamu. Tak cara lah anak lagu mana pun. Tapi kan ada hadis yang mengkhususkan la yarithul qatil al-maqtul. Pembunuh tidak mewarisi harta yang terbunuh. Mana ayah dia misalnya, ayah dia lah, dia boleh terima pusaka misalnya, tak boleh. Kalau sabit dia membunuh ayah dia. Begitu juga la yarithul kafir al-muslim. Orang kafir tidak boleh terima pusaka daripada orang Islam. Jadi hadis ni mengkhususkan umum. Supaya juga sini hak ni mengkhususkan umum tadi. Memanglah kalau nak kira pelik ni, tetapi dia mengkhususkan yang umum. Ilatnya apa yang diterima juga, padahalnya tak tengok ni siapa yang membunuh. Cuma sangkaan saja. Sebab pembunuhan itu berlaku di kawasan dia, dan orang kawasan tu bermusuh dengan orang yang kena bunuh tu. Itu orang panggil laus. Ataupun kita tengok tu setelah orang tu kena bunuh, nampak pisah ada tangan orang ni dan dia tubik. Itu laus orang panggil. Ada bukti, kita tak tengok dia tikam betul, tapi pisah ada tangan dia. Sekadar tu dia boleh berdasarkan qasamah. Dengan qasamah boleh dihukumkan dia dengan qasamah. Tapi tidak sebagai pembunuh. Dia jelas tidak. Apa hikmah dia, ilat dia, iaitu untuk menjaga darah ataupun nyawa daripada hilang dengan sia-sia. Sebab pembunuhan banyak berlaku, dan kita nak cari saksi kepada pembunuhan itu sukar. Sebab pembunuhan ini dilakukan biasanya secara sulit. Jadi untuk menjaga nyawa manusia daripada hilang dengan sia-sia, syariat bagi satu lagi kaedah kepada kita, iaitu qasamah. Sekiranya ada bukti-bukti tadi, kita tak tengok jelas dia tikam ataupun dia tembak, tetapi pistol ataupun pisau tadi ada di tangan dia, dan kita tak nak nampak orang lain tu dalam bilik tu, dia tubik daripada bilik tu, boleh berdasarkan qasamah. Kalau nak nanti sabit dia tu jadi hak membunuh, susah lagu tu, terlepas banyaklah orang hak pembunuh ni. Jadi keadaan masyarakat tidak terjamin keselamatannya. Tujuannya untuk menjaga keselamatan. Jadi benda-benda gini kan, cuba perhati ni, ada dalam Islam, tidak ada dalam undang-undang lain. Inilah keistimewaan Islam. Kita ambil hak terima lah. Hak tak terima tu biar, hak tu hadiah lah, hak itu. Kita ambil hak terima. Apalagi jumhur ulama ni yang terima hak ni hukum ni, dan ada kebaikannya kalau kita guna sekarang. Seperti anda sudah sebut dah baru ni, hikmahnya kalau dalam satu ini beza-beza pula, nanti kita akan datang sebut perbezaan itu. Tetapi mengikut Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan kalau dalam satu kawasan didapati seorang terbunuh, tak ada nampak sebab tadi laut apa tadi, tak ada, cuma dalam satu kawasan, mana orang kawasan tu diminta bersumpah, dan kalau dia kata dia tak bunuh pun, dia bersumpah dah, dia kena bayar juga dia. Kalau dakwaan itu dakwaan pembunuhan sengaja, dia lah. Apa ni tidak sengaja pun kena bayar juga dengan kadar dia, kena bayar juga. Hikmahnya apa? Supaya orang di situ berhati-hati, jaga keselamatan di tempat dia tu. Jangan menyerah kepada pihak kerajaan semata-mata, dan supaya masyarakat menjaga ahli keluarga masing-masing, jangan ada terlibat dengan pembunuhan dan jenayah seperti ini. Kerana kalau terlibat, kita semua akan habis harta, tak ada pasar. Dan manusia ni kalau habis pitih, dia memikir. Itu hikmahnya. Kalau tidak, lepas agak sedap, tak ada apa, kita tak ada kena apa-apa. Tapi kalau kena, setiap orang kena, dia memikirlah. Lepas tu, ini cara Islam mengajar akhlak kepada masyarakat secara tidak langsung melalui hukumnya.
Jadi orang pun pakat jagalah anak-anak. Janganlah ada lagu ni. Lepas tu kalau langgar orang, kata langgar orang tak, didakwa dia ni membunuh. Membunuh walaupun tidak sengaja, kena bayar dia. Siapa yang kena bayar dia? Keluarga. Kalau pembunuhan sengaja, pembunuh tu sendiri kena bayar. Tapi kalau pembunuhan tidak sengaja, separuh sengaja ataupun tersalah, keluarga ataupun dipanggil dalam istilahnya aqilah kena bayar. Tengok, keluarga ni jadi rusi lah. Tak sih bawa molek sikit kereta tu, tak boleh bawa, tak boleh. Tak ada pasal habis fitih aku. Misalnya dia akan ada tu halangan-halangan. Ini menyebabkan jadi semakin selamat aman sesuatu tempat. Itu tujuannya. Supaya juga qasamah ni, itu tujuannya. Jadi sunnah ini disyariatkan untuk menjaga darah dan untuk menjaga nyawa manusia daripada hilang dengan sia-sia. Itu tujuannya. Lepas tu gambaran qasamah ni lagu mana ni? Dia tak serupa ni. Sebab tu Ibnul Munzir kata tak ada satu pun yang ijma'. Walaupun terima, tapi bentuk-bentuk dia tu khilaf. Jadi kita nak pakai hak mana? Ini terpulang kepada pihak kerajaan semasa. Dalam hak banyak-banyak ni bahan dia. Ni bahan mentah. Ataupun asas dia ni. Jadi bila nak pakai, fikir tengoklah hak mana yang lebih sesuai dengan kita, dengan keadaan kita. Hak mana lebih sesuai? Ambil hak tu. Kuat kuasa ke hak tu. Hak fiqh ni dia khilaf ni banyak. Jadi kita tak boleh kata faham nak pakai hak mana tak boleh kata lagu tu. Pemerintah dia boleh mentarjihkan mana-mana sesuai dengan keadaan. Jadi hak ni hak sebut ni hak khilaf. Kita boleh ambil lah daripada ni hak mana yang lebih sesuai. Mengikut mazhab Hanafi, qasamah ini wajib, mesti berlaku. Mesti ada mengikut mereka apabila seseorang didapati terbunuh dan ada padanya kesan pembunuhan berupa luka, lebam kerana dipukul ataupun tercekik ataupun lain-lain lagi, yang mana dikatakan oleh ahli-ahli bahawa ini orang ni kena bunuh. Tak kira lah kena racun ke apa ke, postmortem lah. Cek tengok macam mana. Dia didapati membunuh, kena bunuh, dengan syarat tempat yang didapati orang itu terbunuh adalah milik kepada seseorang, milik kepada seseorang ataupun milik sekumpulan orang yang terhad, yang mana boleh dibilang, boleh dibilang berapa orang dalam kawasan ni, boleh, mana hak orang lah. Tetapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Keluarga orang yang terbunuh itu mendakwa seseorang ataupun beberapa orang daripada orang tempat tu membunuh, dan mereka menuntut supaya orang-orang di situ qasamah, yang bersumpah. Maka bersumpahlah 50 orang daripada mereka yang dipilih oleh keluarga yang terbunuh. Dia nak siapa? Dari kalangan pokok dia tu kepala-kepala lah. Kita kata biasanya dia ambil kepala-kepala keluarga, ketua-ketua dalam kalangan mereka. Dia ambil waktu pilih. Apa dia bersumpah? Begini, billahi ma qatalnahu wala alimna lahu qatilan. Demi Allah, kami tidak membunuhnya dan kami tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Waktu aku sumpah 50 orang tu, tiap-tiap seorang sumpah lagu sana. Dia tak berani sumpah-sumpah ni. Kalau orang tu beriman, orang kafir pun dia takut cara dia. Nak sumpah-sumpah dengan nama Tuhan dia lah, dengan nama kitab suci dia, tak berani. Kalau mana-mana beragama lah, dia tak berani. Apatah lagi kalau orang Islam. Tak ada pasal-pasal nak sumpah ni. Lepas tu kalau bersumpah pun kena bayar juga. Kalau mengikut mazhab Hanafi ni, kena bayar juga. Baik kita royak, kalau kita tahu, baik kita royak senyap-senyap, tapi jangan royak. Siapa dia royak? Tujuannya diadakan sistem qasamah ini, disyariatkan nak tahu siapa pembunuh sebenarnya. Lepas tu dia akan pecah rahsia.
manusia ni. Kalau siapa kena bayar piti. Kalau siapa kena bersumpah. Tak sih. Dia kat mana-mana tahu, kita tak tahu benar, tapi bunyi-bunyi. Agak-agaknya adalah orang dia tu. Boleh siasatlah seterusnya. Senanglah memudahkan penyiasatan. Memudahkan pihak berkuasa untuk menangkap orang yang betul-betul bersalah. Kan bagus tu sistem tu. Fa in halafu, kalau mereka bersumpah, wajib diat. Diat dikenakan ke atas aqilah mereka, yakni keluarga. Keluarga yang terbunuh, keluarga yang membunuh, yang dikatakan, yang dituduh membunuh itu. Sama ada dakwaan pembunuhan ini pembunuhan sengaja ataupun tersalah, tak kira, boleh berlaku. Qasamah ni bukan disyariatkan dalam dakwaan pembunuhan sengaja sahaja, tidak. Tetapi pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan dengan tersalah pun boleh juga. Jadi hak tu bahagian separuh sengaja, syibhil amd ataupun khata' tu lagu mana itu dalam bab dia lah tu. Dengan benda lagu mana pukul itu, itu dalam bab dia, kita tidak nak bincang sini. Kalau mereka tidak mahu bersumpah, tadi kalau bersumpah, kalau mereka tidak mahu bersumpah, mereka dipenjara. Ini kaedahnya, mengikut mazhab Hanafi. Mereka dipenjara sehingga mereka bersumpah, ataupun mereka mengaku kalau mereka bersumpah, ataupun mereka menunjukkan siapa yang membunuh. Tetapi mengikut Abu Yusuf, ini ada khilaf pula di kalangan mazhab Hanafi ni pula. Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah, kata mereka tidak ditahan, tidak dipenjarakan mereka kalau mereka tidak mahu bersumpah. Bahkan kena diat. Kalau tak siap bersumpah, kena diat. Kalau bersumpah pun kena diat juga. Kalau tak siap bersumpah pun kena diat. Jadi bila dia tak siap bersumpah tu, dengan sendiri secara automatik kena diat selalu. Ini disebutkan oleh Qadhi dalam syarah bagi Mukhtasar Tahawi, dan begitu juga dalam Bada'i'us Sana'i', kitab fiqh Hanafi. Itu Hanafi. Syafi'i pula, dalam mazhab Syafi'i, qasamah wajib pada pandangan mereka apabila terbukti kematian seseorang di suatu kawasan yang berasingan daripada kawasan yang besar. Kawasan yang berasingan yang kita boleh tentu, ini kawasan ni Kubat Riyad misalnya, kita kata kawasan Lunda, jelas terpisah daripada yang lain, maknanya dalam satu kawasan lah. Ataupun dalam satu kampung yang kecil, tidak diketahui pembunuhnya dan tidak ada bukti pula tentang pembunuhannya. Keluarga yang terbunuh pula mendakwa seseorang membunuh, ataupun beberapa orang yang tertentu, bahawa mereka telah membunuhnya dengan sengaja atau tersalah atau separuh sengaja. Kemudian mereka berselisih pendapat pula. Ni dalam mazhab Syafi'i ini berselisih pula tentang hukum qasamah ni lagu mana. Lagu mana, kena diat atau tidak kena diat. Dia ada beza pula pendapat dari segi ataupun melihat kepada adanya lauf ataupun tidak adanya lauf. Lauf itu makna bukti-bukti, bukan bukti yang jelas benar, tapi bukti-bukti hak tidak jelas, bukan sebagai saksi, tidak. Macam tadilah kita tengok, bila kita pergi tempat tu, pokok tu lari, ramai beberapa orang lari, lepas kita tengok mati. Itu lauf. Kita tak jelas tengok pokok dia cekik dah, tapi pokok dia lari beberapa orang. Itu lauf misalnya. Ataupun pisang yang bertitik darah, dia pegang, tidak semesti dia bunuh. Boleh jadi dia pergi cabut pisang, terkejut tengok dah, tidak semesti dia bunuh. Tetapi ada lauf. Ada lauf. Tidak dituduh dia tu sebagai pembunuh betul 100%, tidak. Tetapi boleh dah qasamah lagu ni dalam keadaan ni. Untuk apa? Untuk menjaga nyawa manusia. Begitu sekali jaga nyawa manusia ni hukum agama. Tak boleh bunuh diri, tak boleh gitu. Tiba-tiba ada pula bunuh diri, ada. Pelik lah. Sebab itulah dia kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka orang bunuh diri ni. Nabi SAW tak semayang mayat orang bunuh diri. Sebab apa? Begitu sekali agama ni jaga nyawa. Tiba-tiba dia tidak menghargai nyawa.
Lauf mengikut ulama-ulama Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i ialah qarinah yang nyata, bukti yang nyata membenarkan dakwaan keluarga yang terbunuh itu. Misalnya, di antara yang terbunuh dengan orang yang didakwa itu ada permusuhan yang nyata, memang dia bala. Misalnya ada bukti, itu orang panggil lauf. Ataupun penduduk di kawasan itu musuh kepadanya, kepada yang terbunuh itu. Ataupun terbukti bahawa orang yang didakwa itu orang yang didakwa itu memang bersesat-sesat dekat orang yang kena bunuh. Memang kita tengok pokok dia ada duduk berkerumun di situ. Misalnya, lepas tu mereka lari. Lepas pada tu didapati orang itu terbunuh. Itu lauf berlaku kalau mengikut mazhab Syafi'i. Ataupun dua golongan berlawan, beberapa orang ni berentak, orang kata gocoh. Dua golongan, ni pihak ni, ni pihak ni berlawan. Lepas tu mati. Tak tahu siapa bunuh, lari. Itu lauf orang panggil. Ataupun seorang yang adil menjadi saksi, dia tengok memang kawan tu tikai ataupun bedil, dia tengok tapi dia seorang, itu lauf juga. Kalau nak kira tak padan tu, kalau nak tak cukup tu, dia kena dua orang. Ni seorang, tapi seorang pun dia adil. Jadi adakah kerana dia seorang lepas gitu saja? Tak. Boleh qasamah. Kita boleh tuntut dengan mahkamah dengan berdasarkan ni qasamah. Ataupun disaksikan pembunuhan itu memang tengok oleh orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya. Mana kalau nak kira syarat saksi tak cukup pada dia, tetapi dia tengok, dia menyaksikan, boleh juga berdasarkan qasamah ini. Tidak kata lepas gitu saja. Kalau tidak, apa faedah? Nyaya lagu tu. Memang kita tengok lagu mana. Misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i ini seperti perempuan, kata dia, hamba, orang-orang kafir, orang-orang fasik, kanak-kanak, ini semua lauf belaka. Kalau ada hak ni cukup untuk bawa kes qasamah ni. Ini semua adalah qara'in zahirah tentang kebenaran dakwaan keluarga si mati itu. Orang panggil lauf dalam istilah Syafi'iyah. Itu dia. Bila dakwaan itu disertai dengan lauf dan hakim berpuas hati dengan bukti-bukti tadi, berpuas hati, maka hakim akan meminta 50 orang bersumpah. 50 orang daripada keluarga yang mendakwa ni, bukan keluarga yang, bukan pihak yang kena dakwa dah. Tadi mazhab Hanafi tadi, dia suruh bersumpah pihak yang kena dakwa tu, keluarga kau ataupun puak-puak yang kena bunuh tu, yang membunuh tu. Minta demo tu bersumpah. Hak ni dak, yang kena bunuh ni, keluarga yang kena bunuh ni bersumpah, yang mendakwa. Hak ni yang bersumpah. Dia bersumpah menyebutkan sifat pembunuhan dan mengisyaratkan kepada orang yang terdakwa itu, kalau dia ada dalam mahkamah tu, dia. Ataupun kalau dia tak ada, dia sebut nama, misalnya sebut nama. Semula panggil pula lah, biar puas hati bercara maknanya. Sebut nama kalau dia tak ada. Dan mereka mengatakan, wallahi inna hadha qatala ibni mathalan amdan au shibha amdin au khata'an. Demi Allah, dia ni, kalau seorang, kalau ramai, mereka ini telah membunuh anak saya misalnya, dengan sengaja atau separuh sengaja, ataupun dengan tersalah. Kalau keluarga yang kena bunuh itu bersumpah, maka wajiblah, maka kena diatlah ke atas yang terdakwa tadi. Jika dakwaan itu adalah dakwaan pembunuhan sengaja, maka kena bayar diat lah. Kalau keluarga orang yang kena bunuh ni sanggup bersumpah, 50 orang sanggup bersumpah bahawa dia ni kena diat. Kalau kena diat atas apa? Atas pembunuh tu sendiri. Kalau dalam kes dakwaan pembunuhan sengaja, dan dikenakan diat ke atas keluarga yang tertuduh,
membunuh itu jika dakwaan itu adalah dakwaan pembunuhan tersalah ataupun pembunuhan separuh sengaja. Tetapi kalau keluarga yang terbunuh itu tidak mahu bersumpah, hakim minta dia bersumpah. Kamu buat mari dah bukti, nampaknya bolehlah bukti ni, tapi kamu nak bersumpah. Jadi sumpah ni walaupun tak tengok jelas dia berdek ataupun dia tikar, tapi ada law tadilah, tak tengok dengan tepat, boleh dah dalam syariat bersumpah. Kalau nak kira kes-kes lain tak boleh. Kes-kes lain kalau kita tidak jelas betul, kita tak boleh bersumpah. Kes ni tak apa, makna atas dasar zon sahaja pun boleh dah bersumpah. Ini dikecualikan, kes kecuali ni. Sebab apa? Sebab nak jaga sangat nyawa manusia. Itu cerita qasamah ni. Jika keluarga yang terbunuh itu tidak mahu bersumpah, sumpah itu dikembalikan kepada yang terdakwa, yang tertuduh. Maka dia bersumpah 50 sumpah. Kalau dia seorang. Kalau orang lain tak boleh sumpah. Hak naknya keluarga dia. Ini kalau dia seorang, dia bersumpah 50 bahawa dia tidak membunuh fulan itu. Dalam keadaan ini, dalam keadaan keluarga tidak mahu bersumpah, keluarga yang terbunuh tidak mahu bersumpah, hakim pun suruh yang kena tuduh tu bersumpah, terlepaslah dia. Terlepas dan tidak kena apa-apa dia. Lepas. Ni beza kan? Mazhab Syafi'i dengan Hanafi, tak lepas ke mana-mana. Sumpah pun tak lepas, kena juga. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak lepas. Tetapi kalau keluarga yang terbunuh itu sanggup bersumpah, memang dapat dia. Walaupun hak ni bersumpah juga, yang tertuduh dia pun bersumpah juga. Tetapi kalau keluarga yang terbunuh itu tidak sanggup bersumpah, dan yang dituduh membunuh ini pula sanggup bersumpah, tak kena bayaran apa-apa. Buat begitu. Jadi keluarga yang terbunuh itu tidak berhak mendapat apa-apa. Ini sekiranya dakwaan itu disertai dengan law, dengan bukti-bukti tadi. Kalau tidak ada law, maka keluarga yang terbunuh itu tidak diminta bersumpah. Tidak diminta bersumpah. Hakim tidak akan minta dia bersumpah. Cuma dia meminta, hakim meminta yang terdakwa itu bersumpah sahaja. Yang terdakwa sahaja. Itu beza tu kan, perincian dia. Minta dia bersumpah 50 bahawa dia tidak membunuh. Bila dia bersumpah, lepaslah dia, tidak dikenakan apa-apa. Jadi pihak yang terbunuh itu tidak berhak mendapat apa-apa. Ini ringkasan yang diambil daripada Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ramli. Dia sebutlah jilid yang apa, Bujairimi, Syarah Iqna', Mughnil Muhtaj, Khatib Syarbini, Sirajul Wahhaj, syarah kepada Minhajut Talibin Imam Nawawi itu, dan lain-lain lagi. Ni ringkasan ni diambil parti ni daripada kitab-kitab tu dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Malik, ni sebab mazhab Pak terima belakang kan ni, tapi dalam dari segi perincian dia tu ada beza. Mazhab Malik dan Hanabilah serupa dengan mazhab Syafi'i juga dari segi bentuk qasamah tadi, kecuali dalam beberapa perkara. Ini tak serupa. Kalau keluarga yang terbunuh itu bersumpah dalam kes ada law. Law tu kita faham dah tadi kan. Jadi dia istilah tu payah nak sebut tu. Kita sebut law tu gitulah, dah faham dah. Jika keluarga yang terbunuh bersumpah dalam kes ada law, maka wajib maka dikenakan ke atas yang terdakwa qisas dalam dakwaan pembunuhan sengaja mengikut mazhab Malik dan Hanabilah. Gitu. Dia bukan dapat dia. Kalau Syafi'i dia saja, tak sampai ke bunuh tak ada. Qasamah ni tak ada bunuh. Hanafi tak ada bunuh. Syafi'i pun tak ada bunuh. Dia tak sampai ke peringkat bunuh. Sebab apa? Tak kuat ni hujah. Dalil bukti-bukti ni tidak kuat benar. Dengan sebab itu kita tak boleh bunuh. Tak sampai peringkat bunuh.
tapi kena denda, ganti rugi, orang panggil diat. Tapi kalau mazhab Malik tak. Kalau keluarga yang terbunuh tadi sanggup bersumpah, di samping ada law, maka terdakwa ataupun tertuduh dikenakan qisas, sekiranya dakwaan itu dakwaan pembunuhan sengaja. Dakwaan pembunuhan sengaja. Sedangkan Syafi'i dalam qaul jadid dia yang mukhtar tidak ada qisas, hanya kena diat saja. Dalam kes ini, bahkan kalau dia sanggup bersumpah, lepas saja. Itu mazhab Syafi'i. Yang kedua, pendapat yang terpilih di sisi ulama-ulama dalam mazhab Hambali, bahawa orang yang terdakwa itu bersumpah ketika keluarga yang terbunuh itu tidak mahu bersumpah. Dia bersumpah dengan 50 sumpah dalam keadaan ada law. Ada law 50 sumpah kalau ada law. Kalau tidak ada law, satu saja sumpahnya. Ni kalau mengikut mazhab Hambali. Kalau keluarga yang terbunuh itu tidak mahu bersumpah, maka hakim akan meminta yang terdakwa itu bersumpah 50 sumpah sekiranya ada law. Sekiranya tidak ada law, satu sumpah saja. Ini tersebut dalam Mughni Ibnu Qudamah. Tetapi kalau mengikut pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i, kena 50 sumpah baru jadi qasamah. Tak kira ada law ke tak ada law ke, tak kira. Itu. Nampaknya mazhab Malik lebih dekat dengan mazhab Hanabilah dalam kes ini, dalam bab ini. Kerana bagi mereka tidak ada qasamah apabila tidak ada law. Dalam keadaan tidak ada law, tidak ada qasamah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik dalam Muwatta' dia. Dan inilah juga pendapat-pendapat ulama dalam mazhab Malik. Yang ketiga, hak beza. Kalau mudda'a alaih, yakni orang yang terdakwa tidak mahu bersumpah, maka sumpah itu mengikut Syafi'i dikembalikan kepada mudda'i pula, buat kali yang kedua. Sebab mula-mula pendakwa dah sumpah, lepas tu suruh kawan ni bersumpah pula, terdakwa tu. Kalau dia tak siap bersumpah, dikembalikan semula, mana sumpah pula. Tapi kalau mengikut mazhab Malik dan Hanabilah, tidak, sekali ya. Sekali bersumpah. Cumanya kalau dalam kes ini, orang yang kena dakwa tu dia tak siap bersumpah, mengikut ulama-ulama dalam mazhab Malik, orang ni kena penjara, kena jail. Sampai mana? Sampai bila? Sampai dia bersumpah, atau dia mengaku, atau mati. Sampai mati. Tengok keadaan tu, ni bergantung kepada hakim lah untuk memutuskan itu. Nak jail ni, jail sampai bila? Sampai mati, boleh jadi sampai mati. Ni bergantung kepada keputusan dia. Seperti yang tersebut dalam Syarah Ad-Dardir. Ni dalam fiqh mazhab Malik. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan tidak ditahan, tidak dipenjarakan, bahkan wajib diat. Wajib diat. Siapa bayar? Pihak kerajaan bayar. Pihak kerajaan. Tapi mengikut riwayat yang lain dalam mazhab Hambali ini, siapa bayar? Iaitu mudda'a alaih. Sebab dia tak mahu bersumpah tadi, dia kena bayar. Satu pendapat dalam mazhab Hambali, kerajaan bayar. Dia ada setengah-setengah kes sebenarnya kerajaan yang kena bayar. Pihak kerajaan, perbendaharaan negara kena bayar ganti rugi. Sebab apa? Ini apabila nak pakai, dia kena pilih lah mana-mana tu. Kerajaan pun tak boleh lepas juga tangan gitu saja. Di mana boleh dia? Apa tak jaga molek? Gaji benar ke tu? Mana boleh berlaku pembunuhan? Tak ada siapa dia tahu. Kecuaian di pihak kerajaan ada juga di sini. Bukan kecuaian di pihak orang tempatan tu. Dan boleh jadi pembunuhan itu berlaku di tempat lain, kemudian dibuat di tempat tu, ditohok mayat tu di satu kampung. Jadi tak nak pasal-pasal orang kampung tu kena. Terutamanya ataupun satu kawasan bandar lah, kita kata Kota Baru kena.
Kota Baru tu mungkin boleh dipecahkan kepada beberapa kawasan pula. Kita kata tak apalah tu. Tetapi kalau mereka tu sudah sanggup bersumpah dah, apa kena lagi? Bila dia sanggup bersumpah dah, kira-kiranya boleh jadi mereka tidak terlibat sungguh. Orang lain bunuh lain, pergi tahuk tempat dia. Biasa berlaku lagu tu. Tiba-tiba dia kena bayar pula. Berat lagu tu. Kerajaan lepas saja. Takkan gitu. Semoleknya juga kalau kita pakai hak mazhab Hanbali, dia ada banyak kes kerajaan yang kena. Sebab apa? Kerajaan juga bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dia. Macam mana ini boleh berlaku? Kemudian pihak mahkamah baru terima kes qasamah ni apabila ada beberapa perkara yang asas ini. Kalau tidak, walaupun ada juga khilaf di sini, tetapi kena perhatilah beberapa perkara. Yang pertama, baru sah dakwaan qasamah ini kalau mengikut a'immah hijaziyun. A'immah hijaziyun ini macam Malik, Syafi'i, itu orang panggil ulama-ulama hijaziyun. Dakwaan tidak akan didengar. Maknanya tidak akan diterima sebagai satu kes lah. Kalau selagi tidak ada dakwaan itu terhadap seseorang. Dia kena dakwa orang ni bunuh, ataupun beberapa orang yang tertentu, boleh sebut nama ni. Kalau tak boleh lah dakwa lagu tu, tak akan diterima mengikut ulama hijaziyin. Tapi mengikut Abu Hanifah, tusma', dakwaan itu tetap diterima walaupun dia tak boleh sebut nama. Walaupun terhadap orang yang tak jelas lah. Tapi saya nampak beberapa orang, kata dia, orang sini saya tak tahu nama dia. Tak apa, tak boleh sebut nama, tak boleh tentukan orang, tak apa, boleh diterima juga, diterima juga oleh hakim. Yang kedua, dalam masalah meminta bersumpah, kalau mengikut tiga imam, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dimulakan dengan pihak yang terbunuh, keluarga yang terbunuh. Hakim minta keluarga yang terbunuh itu bersumpah dulu. Ini berbeza daripada kes-kes lain. Kalau mereka tidak mahu bersumpah, barulah diminta orang yang tertuduh ataupun pihak yang tertuduh bersumpah. Adapun mengikut mazhab Hanafi, ini beza. Sumpah itu sama sekali tidak diminta supaya diberikan oleh keluarga yang terbunuh. Tidak, sebab dia pendakwa. Pendakwa ni bukan kena bersumpah. Dia kuat pegang dengan itu, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hak kena bersumpahnya iaitu yang terdakwa. Situ. Itu beza dia. Yang ketiga, mujibil qasamah. Apabila sabit qasamah ni, kena gapo? Apa hasil daripada qasamah? Kalau mengikut Hanafiyah dan Syafi'iyah, ulama-ulama Hanafi dan Syafi'i, yang dikenakan diat, tidak lebih daripada itu. Walaupun kes tuduhan pembunuhan sengaja pun tidak lebih daripada itu. Diat ganti rugi sahaja. Tetapi mengikut Malik, ulama-ulama dalam mazhab Malik, Malikiyah dan Hanabilah, dikenakan qisas kalau kes dakwaan pembunuhan sengaja. Dia siapa gitu, siapa boleh bunuh. Lepas tu dalil-dalil bagi masing-masing pihak ni, dia ada dalil-dalil. Dalil-dalil pula masing-masing. Sebab itulah anak kata dah, kalau dalam kitab Takmilah Fathul Mulhim ni, dia banyak perincian dia. Dah jelas. Imam Nawawi dia maksud nak ringkas. Dia sebut secara ringkas saja. Jadi sehingga kepada kita yang tidak biasa lagi dengan benda-benda ni, kita tak boleh nak pegang putih. Tapi kalau kita tengok kitab ni, memang sosok dia sebut. Dalil masing-masing pula. Lepas tu hak mana hak kuat? Ialah masing-masing tu kuat belaka. Jadi kesimpulan yang kita kata, kalau pemerintah sekarang nak laksanakan
hukum Islam ni dia boleh pilih mana-mana. Dari segi dalil tu memang ada dalil belaka. Cuma orang ni tak seterima dalil ni, bagi dia tidak berapa kuat, hak ni lebih kuat, gitu je lah. Tapi dalil tu bukan kata tak ada. Ada. Seperti yang kita baca ni lah, dalam Muslim ada, dalam Bukhari ada. Soal Imam Bukhari sendiri tak seterima, itu soal lain. Masalah sah dakwaan qasamah terhadap orang yang tidak tertentu. Orang yang tidak tentu, boleh ke tidak? Kalau kita perhati tadi, kalau mengikut ulama-ulama Hijaziyin, orang panggil, mereka mengatakan untuk sah kes qasamah ini, dia kena ada dakwaan terhadap orang tertentu ataupun beberapa orang yang tertentu. Jelas lah maknanya. Tak boleh secara umum gitu, tak boleh. Misalnya waliyul qatil, di keluarga ataupun pihak yang terbunuh berkata, qatalahu fulanun amdan au khata'an. Si fulan telah membunuhnya dengan sengaja atau tersalah ataupun separa sengaja. Fa in qala, kalau dia kata gini, qatalahu rajulun min ahli hadhihi al-mahallah bighairi ta'yin la tusma'u da'wahu. Kalau dia kata salah seorang orang kampung ni lah, orang kawasan ni lah bunuh, tak boleh. Hakim tak akan layan dakwaan yang seperti itu. Dan tidak akan berlaku hukum qasamah ini dalam kes ni. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dia mengatakan sebab ini dakwaan terhadap hak orang. Dakwaan terhadap hak, kalau terhadap orang yang tidak tentu, tidak diterima. Seperti dakwaan-dakwaan lain. Kita kata ada orang butai dengan kita, siapa-siapa dia tak tahu, tak boleh nak tentu. Tak boleh nak butai, siapa dia nak bayar? Dia lah, bayar dia, baru boleh. Kalau masalah hak ni, kita dakwa hak kita ada dengan dia, dia tu siapa? Kalau tak tentu, nak dakwa lagu mana? Jadi hak ni pun serupa juga, sebab dia berkait dengan diat kan. Diat itu berupa harta benda juga, ganti rugi tu. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan tidak disyaratkan dalam dakwaan qasamah itu orang tertentu. Boleh disebut orang tertentu. Bagi dia lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Asalkan terbunuh tadi didapati di kawasan ataupun di kampung, di sesuatu kampung, cukup dah. Soal kita kata tak berapa kemah lagu ni, sebab apa boleh jadi orang bunuh di lain, bagi letak situ. Ya, hak tu banyak lagi lah cara lah, hak tu kerja hakim lah, kerja peguam, untuk menentukan betul ke tidak bagi daripada luar atau tidak, ada lagi lah. Hak tu cerita lain lah. Tetapi mereka sudah boleh terima. Dan keluarga terbunuh tadi menuduh penduduk secara umum, tak tentu, biduni ta'yin. Hakim boleh terima dah kalau dakwah dah. Kalau mengikut mazhab Hanafi. Dan sudah berlaku dah hukum qasamah ini. Mereka berdalil. Dalil mereka yang mana? Hadithul bab, hadis yang kita duduk baca ni lah dalam Muslim ni. Yang ni sebab orang Ansar mendakwa pembunuhan dilakukan oleh orang Yahudi Khaybar. Mereka tidak menentukan pembunuhnya. Mereka tak kata orang ni bunuh atau beberapa orang tertentu. Tak. Mereka dakwa Yahudi Khaybar bunuh Abdul Rahman tu. Nabi SAW terima. Itu dalil dia. Dari segi dalil, Nabi SAW mendengar dakwaan mereka. Begitu juga dengan tindakan Sayyidina Umar. Nanti akan datang ada kisah dia. Sayyidina Umar lagu tu juga. Tapi Ibnu Qudamah jawab kepada hak cerita Khaybar ini, tak boleh, dia kata, sebab dakwaan golongan Ansar yang Nabi SAW terima tu bukan dakwaan di antara dua pihak yang bertelingkah. Dia kata tidak ni.
Sebab syarat dianya Nabi SAW tak dengar lagi tu. Sebabnya di situ tidak ada pihak yang tertuduh. Dalam hadis tu kan, Nabi SAW kata kepada pihak Ansar saja. Pihak Yahudi yang dituduh tak ada situ. Lagu mana kita kata ini sudah jadi kes dah, sudah jadi macam mahkamah? Tak, kata dia, tidak. Bukan sebagai keputusan lagi, tidak. Cuma ini pengesyoran daripada Nabi SAW kepada puak-puak Ansar. Sebab apa? Dia kalau nak putuskan apa-apa, dia kena ada pihak terdakwa tu. Macam mana dia tak ada? Boleh putus dah. Dan Nabi SAW menerangkan bahawa dakwaan tidak sah illa ala wahidin. Dakwaan tidak sah kecuali terhadap seseorang. Kena ada dakwaan begitu. Dengan katanya tuqsimuna ala rajulin minhum. Ala rajulin minhum. Dia pegang dengan hak tu. Hadis ada sebut ala rajulin minhum. Kamu sanggup kamu bersumpah terhadap seseorang, di mana dalam tuduhan kamu terhadap seseorang daripada mereka. Sanggup. Fayudfa'u ilaikum birummati. Kalau kamu sanggup bersumpah, orang itu akan diserahkan kepada kamu semua sekali, 100%. 100%. Situ banyak pula ukur tu tubik tu. Dengan Nabi SAW kata fayudfa'u ilaikum ataupun fayudfa' ilaikum birummatihi, itu banyak pula tu khilaf di situ. Tak apalah. Maknanya Nabi SAW kata tuqsimuna ala rajulin minhum. Ini menunjukkan Nabi SAW menentukan kena ada orang tu, bukan secara umum. Betul lah ulama-ulama Hanafi tadi dia pegang hak tak ada sebut ni, tapi ada juga cerita yang sama ada sebut ni, lafaz ini. Sebab itu kita tak boleh, kata dia. Ini menunjukkan bahawa dakwaan kalau tidak terhadap orang tertentu ataupun beberapa orang tertentu tidak akan dilayan. Kemudian dia ada apa ni? Jawapan pula, soal jawab tu banyak pula lah. Soal jawab tu banyak. Ini dari segi dalil lah, dari segi dalil. Jadi lepas tu kita masuk kepada bab masalah minta bersumpah ni. Itu pun dari segi dalilnya ada hak ni, gitulah. Jadi hak ni kata minta keluarga yang terbunuh tu dulu bersumpah. Hak ni kata apa? Minta dianya. Dia pendakwa kena buat mari bukti, bukan bersumpah. Hak kena dakwa tu al-yamin, buat mari yaminnya. Itu bercanggah dengan hadis tadi pula. Lagu mana? Hak ni kata memanglah kalau dalam kes-kes lain lagu tu, tapi kes ni tak. Dia tak terima juga. Hak ni kata oleh kerana dia bercanggah dengan hak nu, kita tak boleh pakai hak ni. Mungkin ada kekeliruan berlaku di sini. Sumpah ni sepatutnya kena pihak yang terdakwa. Itu ada khilaf lah. Lepas tu dia mari dalil masing-masing. Di sini mari dalil. Orang ni kata gini. Lepas tu jawapan pula. Hak ni kata apa dia tak sempat pegang dalil ni. Tak kemah dalil kamu sebab gini ni. Ini kerja fuqaha lah. Kerja fuqaha. Di sini disebutkan panjang dengan panjang lebar. Lepas tu orang ni kata ni misalnya disebutkan Imam Syafi'i tak seterima. Maknanya hadis yang mengatakan pihak yang terdakwa dia bersumpah, mana tidak diminta pihak yang mendakwa bersumpah. Imam Syafi'i tak seterima. Sebab apa? Kata dia riwayat itu hak kami tahunya diriwayatkan oleh Sya'bi. Dia meriwayatkan daripada Harith al-A'war, daripada Harith al-A'war. Dan Harith itu majhul, kata Imam Syafi'i. Tetapi orang lain pula jawab, Syafi'i kata tu tak kena. Tu setara Imam Syafi'i tu kan, orang besar. Tetapi di kalangan ulama ni biasa bahas benda tu. Dia kata Syafi'i sebut tu tak kena tu, kata dia. Bukan Harith al-A'war. Harith al-A'war tu kita tahu dah tu. Tak ada seorang pun selain daripada Syafi'i yang menyebutkan Harith di sini ialah Harith al-A'war. Tetapi yang sebetulnya Sya'bi meriwayatkan daripada Harith al-Wadi'i. Itu dia. Harith al-A'war memang dhaif, tapi Harith al-Wadi'i tidak. Orang lain tak ada sebut sini. Semua orang lain sebut Harith al-Wadi'i. Imam Syafi'i seorang kata dia. Dia sebut Harith ini Harith al-A'war. Dengan sebab itu bantahan Imam Syafi'i itu tak boleh. Tak boleh. Banyaklah bahas di sini. Banyaklah panjang perbincangannya. Jadi begitulah secara ringkas. Anda rasa sudah kita dapat gambaran dah secara umum tentang qasamah.
dan kepentingan dia dalam masyarakat. Bagi orang yang nak terima, nak pakai ni bagus juga, sebab dia lebih menjaga keselamatan dan keamanan dalam masyarakat itu, dan melindungi nyawa seseorang itu. Mana tidak nanti kata kena saksi cukup syarat dia tengok dulu barulah apa-apa. Tidak. Tidak cukup syarat. Mana saksi tu? Kalau nak cukup syarat macam saya sebut tadi lah, dalam mazhab Syafi'i, kalau perempuan tak boleh, kalau hamba tak boleh, kalau budak-budak tak boleh, kalau orang adil seorang tak boleh, dan macam-macam lagi kan. Begitu juga dalam mazhab-mazhab lain pun lebih kurang itulah, walaupun ada lagi perbezaannya. Artinya terlepas begitu sajalah. Jadi nyaya juga. Tak saya lepas. Kurang-kurangnya ini adalah satu cara yang memudahkan pihak berkuasa untuk menangkap orang yang terlibat dalam pembunuhan itu. Inilah caranya. Dan dalam setengah-setengah kes yang kena bayar ni, ada di sini disebutkan, dalam hadis pun disebut Nabi SAW bayar bagi pihaknya. Bagi pihaknya tu maksudnya bukan bagi pihak diri dia, bagi pihak kerajaan lah. Dia sebagai ketua negara, mana pihak kerajaan bayar. Itu dalam hadis ada, kita jumpa dah baru ni, dalam banyak-banyak wajah tu kita jumpa dah. Dan sebenarnya disebut di sini, dia petik daripada Syekh Abdul Qadir Audah, Syahid Abdul Qadir Audah, orang ikhwan dulu, yang dia memang sebutir tu pada dah sebenarnya. Kalau dia tinggal mati, dia kena bunuh di zaman pemerintahan yang zalim dulu. Dia tulis ni hukum jinayah ni dalam Islam, At-Tashri'ul Jinai, At-Tashri'ul Jinai, undang-undang jinayah dalam Islam, yang mana sebelum pada tu tak teratur molek lah, jadi orang tak apa-apa. Tapi lepas pada dia buat, memang jelas molek, sebab dia seorang peguam, seorang hakim. Dia tahu masalah undang-undang ni, dia buat tu comel lah, mengikut cara baru ni, senang, mudah nak faham. Di antara yang dipetik daripada Abdul Qadir Audah dalam kitab dia tu, di sini dia kata di zaman penjajah pernah guna sistem ni, iaitu penjajah untuk melindungi askar-askar dia, tentera dia, di mana-mana kawasan. Kalau berlaku pembunuhan terhadap tentera dia, dia akan minta orang kampung tu bayar ganti rugi. Tujuannya supaya tahu siapa yang membunuh. Zaman penjajah ada guna juga cara ni, kata dia. Tetapi tidak 100% serupa lah. Tapi dari segi orang tempatan tu kena bayar ganti rugi, nampak serupa dengan pasal mah ini. Jadi tujuannya apa? Untuk melindungi pihak dia, untuk melindungi askar dia. Ini telah diguna oleh pihak penjajah pun. Dan kalau dalam keadaan tidak ada penjajah, molek juga. Sebab kita dalam keadaan biasa ni pun molek digunakan. Nampaknya sekat itulah dulu, dan seterusnya kita akan baca hadis lah kemudian. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.